Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini, iaitulah pada 8 hari bulan Jun tahun 2012 bersamaan dengan 18 Rajab 1433, dapat kita baca sebuah buku yang mudah. Dalam bahasa Arabnya maza ya'ni intima'i lil Islam, apa artinya saya menganut Islam. Jadi kenapa kita terus kepada mukaddimah dia, muka surat 5. Mungkin berbezalah. Muka surat 5 dia kata apa? Kitab ini mengandungi dua bahagian. Bahagian yang pertama membentangkan sifat-sifat yang wajib pada setiap seorang Muslim, supaya dengan sifat-sifat tersebut dia benar-benar menjadi seorang Muslim ataupun Muslimah. Hari ini kita memang kita ni orang Islam, tak ada orang nafi dah. Kalau orang tengok dalam kad pengenalan pun sudah rasmi. Agama rasmi kad pengenalannya Islam. Tapi apakah dia menjadi agama rasmi dalam hidup dia? Itu yang jadi persoalan kita. Apakah dia jadi agama rasmi dalam kehidupan? Kalau setakat dalam kad pengenalan, tu baru dia panggil agama rasmi dalam kad pengenalan. Tapi tuan dia rasmi ke tak rasmi? Jadi itu jadi persoalan. Bahagian pertama ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib ada pada setiap seorang yang menggabungkan dirinya dengan agama Islam. Bila dia kata dia ni Muslim, seorang Islam, maka apakah sifat dia? Dan apakah syarat-syarat, apakah ciri-ciri dia sebagai seorang Islam itu di mana? Apa yang dia kena buat? Sebenarnya ramai dari manusia, dari kalangan manusia ini menjadi Muslim kerana keturunan dia. Dia lahir-lahir dah jadi orang Islam dah. Ataupun dia kata kerana ikut orang, hobi. Ada juga orang hobi jadi Muslim. Jadi yang banyaknya, khususnya di negara kita Malaysia ni, yang dilahirkan oleh kedua ibu bapa yang Islam, maka secara automatik agama dia Islam. Saya kata Alhamdulillah lah, nasib baik dah juga umat Islam di Malaysia ni automatik, kalau mak ayah Islam, anak dia ditulis agama Islam. Kalau agama ini mengikut kehendak masing-masing, seperti SPR, nak ngundi baru daftar. Agak-agaknya ramai, tak ramai bilangan umat Islam di Malaysia. Boleh jadi tak ramai, sebab orang tak berani nak daftar. Kalau dia kata daftar, dia terikat dengan undang-undang Islam. Kalau dia tak daftar, dia nak pergi mana tempat pun tak ada masalah, sebab IC dia kosong, tak ada tanda agama. Itu. Tapi cuma dari segi tindakan kita terhadap orang ini, macam mana kita nak buat? Ini yang perlu. Ramai manusia jadi Islam kerana mak ayah dia. Mereka ini pada hakikatnya tidak memahami makna menggabungkan diri dengan Islam, makna intimak dia, penggabungan dia kepada agama ini, apakah dia faham. Mereka juga tidak mengerti tentang tuntutan-tuntutan dari penggabungan ini. Jadi orang kata macam kita dah buat kontrak dengan satu benda, maka kita terikat dengan benda tu. Sama dengan kita kerja, nak minta kerja, jadi kita kena terikat dengan undang-undang. Kalau dia kata kena mari 7 pagi, 7 pagi. Kena balik 10 malam, 10 malam. Sehingga sampai peringkat satu tempat tu, nak tutup aurat pun tak boleh. Ini uniform kami. Kalau nak kerja dengan kita, ni pakaian dia. Nak pergi semaya Jumaat pun ada macam-macam. Tokel dia pun tahu juga, sebab ada orang Melayu pergi ajar dia. Orang Melayu ni tak boleh semaya Jumaat, tak boleh tinggal Jumaat lebih daripada 3 kali. Dia buat shift 2 kali, tak pergi Jumaat. Kali yang ketiga lepas. Nak kata apa? Pandai juga dia orang ni. Dia pakai fatwa orang Melayu, dia kata. Orang Melayu yang bagi fatwa dengan dia. Jadi tengok dia, mereka juga tidak mengerti tentang tuntutan dari penggabungan ini. Lantaran inilah anda dapat melihat mereka berada di satu pihak, manakala Islam di pihak yang lain. Nampak sangat satu fenomena yang cukup mencemaskan bila orang di lain tempat agama lain. Islam. Sebab kadang-kadang boleh pakai baju Melayu, boleh pakai songkok, tapi dari segi pengamalan, penghayatan, kehidupan, tidak melambangkan langsung dia ni ciri-ciri orang Islam, tidak ada.
Jadi matlamat dari bahagian inilah untuk menjawab seluruh persoalan-persoalan ini sampai menerangkan perkara-perkara yang dituntut oleh Islam ke atas seorang Muslim, supaya penggabungan mereka dalam agama Islam menjadi penggabungan yang sah dan benar, seterusnya menjadi seorang Muslim yang benar-benar Islam. Allah sebut dalam Quran, huwajtabakum wama ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Islam ini Allah namakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa bihadza. Jadi daripada dulu lagi agama ini nama dia Islam. Jadi kalau kita tersapa nak cari susu gali Islam daripada mana tak? Tuhan kata huwa sammakumul muslimin. Allah namakan kamu itu muslimin. Ayat ini diambil dalam surah Al-Hajj. Kemudian bahagian yang kedua nanti panjang, mungkin kita sampai tak sampai, wallahu alam. Jadi saya harap tuan-tuan muslimin dan muslimah boleh baca di akhir itu, kerana yang bahagian yang kedua, bahagian yang pertama ini dibawa kepada kita 6 perkara tentang bagaimana kita nak jadi seorang Muslim dari sudut akidahnya, dari sudut ibadat, dari sudut akhlak, keluarga, dari sudut mengawal diri, dia panggil tazkiyatun nafs, nak jaga diri sendiri, dan keyakinan kita masa depan untuk Islam. Jadi kalau kita boleh menghayati 6 perkara ini, bermakna kita ada jati diri sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Bahagian yang kedua, dia membincangkan tentang kewajipan beramal untuk menegakkan Islam. Jadi kerja-kerja ni panjang, jadi kita fokuskan yang pertama dulu, dan boleh baca. Kalau kita baca dalam muqaddimah dia ni pun cantik, bahawa manusia ni apabila hilangnya khilafah tahun 1924, kejatuhan kerajaan Osmaniyah pada waktu itu, maka kehilangan negara tempat bergantung sudah tidak ada. Jadi pecah, orang ni ambil yang ni ikut negara. Perancis masuk di negara Arab, British masuk sini, Belanda masuk Indonesia contoh. Jadi masing-masing itu dibawa acuan kehidupan umat Islam, dibawa ihsan ataupun acuan yang dibuat oleh penjajah, yang menyebabkan manusia ini hidup tak tahu di mana, guna barang import belaka, tak main barang tempatan. Kan orang tempat sendiri mungkin hilang identiti dia, jati diri dia sudah hilang. Apa benda ikut apa yang dibuat oleh penjajah yang datang kepada negeri mereka, maka penjajahlah yang menjadi tuan dia, dan dia terikut-ikut. Jadi bila penjajah, walaupun penjajah dah balik beratus tahun satu-satu negara, negeri kita pun sudah 50 berapa tahun dah, tak ingat, tunggu bagus pula, ingat tak? Sudah 55 merdeka. 55 tahun ni sudah tua, ataupun orang panggil umur matang pun lebih, sudah sekarang pencin. Tapi kita tidak nampak peninggalan penjajah itu dihakis, dibuang, tapi nampak makin tebal ada dari segi kehidupan. Tapi dari segi syiar boleh jadi lebih. Sekarang ni kita tak nafi, dari sudut syiar Islam sekarang ni lebih tinggi. Dengan adanya masjid-masjid yang hebat-hebat, dengan adanya badan-badan Islam yang rasmi, itu cantik. Tak apa. Kerana saya minggu lepas duduk di Singapura. Kalau nak tengok syiar Islam di Singapura, nampak hebat juga. Walaupun negara dia negara memang yang tak pernah isytihar negara Islam. Bahkan pembinaan masjid, yang saya pergi satu masjid, kawan kita panggil, dia kata masjid ni dibina secara sendirian, tapi harga dia 14 juta dia. 14 juta dia, saya tanya ringgit, 2.1 dolar, 2.4 kali ambil. Pengurusan dia sendiri belaka. Itu kehebatan dia. Alhamdulillah. Jadi kita tak boleh nak kata sangatlah. Kalau nak kata inilah melambangkan negara Islam dengan syiar yang ada, Singapura, kenapa tidak dilambangkan negara Islam? Itu satu persoalan lah. Kita nak yang kita nak persoal ini, iaitulah pegangan kita. Bahagian yang pertama yang kita nak bincang, apa artinya saya menganut Islam ini dari sudut akidah. Kerana inilah paksi segala perkara. Jadi bahagian yang pertama ini, kita tak nak lagi kita ni sebagai seorang Muslim, tapi dipanggil Islam warisan, Islam ikutan. Kenapa buat macam ni? Orang tua buat. Kenapa buat lagu ni? Ini semua dah lama dah, tak boleh nak kacau-kacau, tak boleh nak ubah-ubah lah. Itu dia panggil ikutan yang kita terima. Cantik dah ni, jangan-jangan diusik. Sedangkan benda tu kalau kita letak dalam raca timbangan, sama ada melalui Al-Quran ke hadis Nabi SAW ke pandangan para sahabat, ulama-ulama yang terdahulu, agak janggal bagi mereka. Kerana itulah sahabat kata, apa yang kamu buat hari ni, yang kamu rasa kecil, tapi di zaman kami dulu, zaman kami bersama sahabat,
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap ini perbuatan minal mubiqat, perbuatan yang boleh membinasakan. Jadi kita hari ni masa kecil, kita masuk dalam kategori yang pertama, iaitulah tentang akidah. An akuna musliman fi aqidati, bagaimana nak menunjukkan kita ni seorang muslim dalam sudut akidah. Jadi oleh kerana kitab ni panjang, saya akan baca tajuk je dan kita hurai sedikit. Kerana dia ada 19 poin dalam ni. 19 poin, kalau 10 minit satu poin, dah 190 minit. Mau tunggu? Jadi kita ambil masa yang ada, dan insya-Allah ringkas, tapi tidak orang panggil tidak cuai daripada kehendak asal. Jadi orang Arab kata al-ikhtisar ghairu mukhil wa tatwil ghairu mumil. Ini bahasa Arab sedap. Ringkas yang tidak mengabaikan isi kandungan, tapi panjang tidak menjemungkan. Itu dia nak. Kita ni dia panggil wasatiyah, tengah-tengah. Wasatiyah yang betul lah. Hari ni istilah wasatiyah cukup banyak. Orang baca wasatiyah pun tak tahu ke mana hari ni sikit lagi. Saya ingat wasatiyah yang ada hari ni, kaya-kaya rentan tepi jalan tu sama lebih kurang dengan adik-adik kembar dia dulu, Islam hadari ya. Mula jadi setakat tu je tu. Wallahu alam. Tapi wasatiyah dalam Islam yang ada ni kekal, tidak akan lari. Saya tengok dalam di rak buku tu, tajuk dia buku Keindahan Islam. Dalam bab tu kita ada hurai panjang tentang makna wasatiyah. Makna wasatiyah yang sebenar, iaitulah yang hakiki. Baik, kita balik kepada berpegang dengan akidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama bagi seorang yang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidup. Kalau mengaku Muslim, Islam, maka syarat yang pertama yang mesti kita kena jelaskan, iaitulah kefahaman kita dalam sudut akidah. Kefahaman kita dari sudut akidah, pegangan tersebut mestilah selari dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ulama orang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat simple pelajaran akidah dia. Simple tak simple? Simple. Seorang ni jalan jumpa dengan Nabi, dia pegang, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah. Dia pegang tali unta Nabi, ya Rasulullah, ajar kepada saya amalan yang boleh bawa saya ke syurga, menjauhkan saya daripada neraka. Nabi ajar dia, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Dua yang Nabi ajar. Sembah Allah, jangan syirik. Orang ni pun lepas tali unta pergi. Makna dia tak ajar belit-belit, kerana dari sudut Islam itu, dari sudut fitrahnya, memang semua manusia yang lahir ini di atas landasan fitrah Islam. Tapi yang memesongkan otak manusia ni siapa? Mak ayah dia peringkat awal. Dia acuan dia letak di mana? Letak di sekolah ni jadi macam ni, letak di sini jadi macam ni. Kemudian suasana persekitaran, dia panggil mujtama', masyarakat sekeliling, apa yang mereka faham, apa yang orang bercakap, apa yang media kata. Jadi media hari ni tak boleh kita abaikan pengaruh dia. Kalau dulu ulama-ulama ahli-ahli fikir zaman dulu mengatakan annas ala dini mulukihim, manusia mengikut agama pemimpin, hari ni kena tambah, manusia mengikut agama media. Kalau media duk siar cerita ni siang dan malam, budak pun akan ikut lagu tu. Nak apa dia mengaji banyak pada dia mengaji di masjid. Kita belajar di masjid 1 jam, itu pun kalau mari. Nah, kalau banyak yang tak datang. Tapi berguru dengan Tuan Syekh Tong Keramat kat rumah kita berapa lama? Habis channel, masuk pula internet. Kadang-kadang bangun pagi belum ada channel lagi, dia buka sendiri pula. Allahu Akbar, tak lagi. Jadi yang kita nak, kefahaman yang benar ini iaitulah mesti berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kefahaman yang dibawa oleh para sahabat dan ulama-ulama yang terawal umat ini. Ia mestilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam terdahulu, disebut dengan nama salafus salih, serta para imam penjampai agama ini yang telah diakui kebenarannya, kebaktian serta ketakwaan mereka. Kita akui, belajar apa yang dibawa oleh imam-imam kita yang 4. Imam Syafi'i kata apa dalam bab pegangan, Imam Malik kata apa. Simple, tidaklah satu banyak yang celaru. Cuma jangan berhenti setakat tu, kerana cabaran yang datang selepas daripada mereka banyak lagi. Bila mari akhir di Imam Syafi'i, mari zaman Imam Ahmad, masuk ketika itu masuknya falsafah dalam dunia Islam yang menyebabkan Imam Ahmad menjadi mangsa, masuk dalam penjara, dipukul. Kerana apa? Kerana tidak mengakui Quran itu ni sebagai makhluk, dipukul.
Kemudian marilah terjemahan kitab-kitab falsafah dalam negara ni masuk banyak. Zaman kita hari ni pula masuk lagi ideologi-ideologi yang tidak ada di zaman dulu. Karena itulah kalau nak belajar akidah di zaman moden ni, kena turutan baca buku-buku pemikiran semasa. Di antara buku yang cantik untuk tuan-tuan tengok, iaitulah buku yang dikeluar oleh Wami. Tajuk dia Al-Mawsu'atul Muyassarah lil Adyan wal Firaqil Mu'asirah. Buku ni sudah ada terjemahan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia sudah diterjemahkan, iaitu ensiklopedia pegangan agama-agama dan aliran-aliran pemikiran manusia semasa. Daripada dulu sampai hari ni dibawa semua. Bahasa Inggerisnya ada, dikeluar oleh Wami, yang berpusat di Arab Saudi. Cantik buku ni. Saya tengok di antara buku-buku yang, dan authority. Dia punya fakta dia tu semua. Kalau dia cakap tentang apa-apa pahaman, dia akan ambil daripada sumber orang tu. Itu yang kita tak tahan lagi ni. Kita cakap pemahaman orang tapi sumber orang lain, itu tak jadi. Dia panggil tidak autentik dalam masalah kesahihan fakta. Dalam masalah kita nak menilai orang, fakta mesti jelas. Kalau setakat dengar buah orang kata saya difahamkan, bahasa sahabat, tak jadi. Ini bahasa sahabat saja difahamkan, tapi dalam sudut kita nak memahami, menilai orang, tak boleh. Jadi sama juga bila kita nak pegang akidah kita ini, tak boleh setakat yang pegang-pegang tak. Kita nak pada dalil yang sahih, yang jelas, yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bagi memastikan saya benar-benar muslim dalam akidah, maka saya mestilah beriman dengan perkara berikut. Di dalam kitab ini menyenaraikan sebanyak 19 perkara. Yang pertama, saya mesti beriman bahawa pencipta alam ini, khaliqul samawati wal ardi, khaliqul makhluk, pencipta makhluk ini adalah Allah, Tuhan yang maha bijaksana lagi berkuasa. Kalau kita kata Tuhan, kita lebih senang kita guna kalimah Allah. Sebab kalimah bila sebut Allah, tidak ada lafaz yang kedua, yang ketiga yang menunjukkan dia tu Allah. Kalau kita kata ilah, Tuhan boleh pergi banyak. Allah satu. Karena itulah timbul isu bila orang bukan Islam nak guna kalimah Allah, kita nak tanya dia, Allah mana? Yang kamu nak guna kalimah Allah tu Allah mana? Boleh tanya dia. Kalau dia kata Allah dia Allah aku ni, Allah yang Allah itu, qul huwallahu ahad. Letaknya. Kalau tiga Tuhan, bukan. Kalau Tuhan ada anak, lam yalid wa lam yulad, bukan Tuhan. Simple. Letak pegangan, asas pegangan kita letak di situ. Ambil Quran letak depan kita. Qul huwallahu ahad. Boleh lawan. Kalau mengata nak guna kalimah Allah, jadi kalau mengaku Allah yang esa, yang tunggal, guna. Tapi kalau Allah tiga beranak, itu bukan, itu Tuhan kamu. Tak sah, tak payah guna Allah, guna God. Kenapa nak cari kerja? Jadi perlawanan itu masih belum habis. Jadi yang kita nak faham di sini bahawa pencipta Allah yang maha berkuasa serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun. Buktinya jelas pada kejadian alam ini yang penuh dengan keindahan, kerapian dan keseimbangan saling perlu memerlukan antara satu juzuk dengan juzuk yang lain adalah mustahil kejadian ini berlaku secara automatik. Jadi dengan sendiri, sebagaimana golongan dipanggil dahriyun, orang yang mengatakan alam ini terjadi secara sendiri, tak mungkin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau dalam bumi ini ada dua Tuhan, rusak. Yang langit kata hari ni aku nak curah hujan, Tuhan bumi kata jangan, kita ada pesta hari ni, ada keramaian kat sini, majlis hari raya. Balas tak balas? Balas dah. Jadi akhirnya berlaku pertemuan di antara dua Tuhan. Tak mungkin. Tak usah kata dua Tuhan. Kalau dalam satu kampung dua kepala je, yang ni kata ni, yang kata ni, habis goncang satu negeri, satu kampung. Ini keyakinan kita bahawa Allah yang menciptakan, tidak ada yang lain. Allah tak perlu pada pembantu. Yang kedua, saya mestilah beriman bahawa Allah yang maha mulia tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa tujuan. Ini dia kata, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu sangka kami jadikan kamu ini abas? Apa makna abasa? Sia-sia. Tak ada tujuan, tak ada matlamat.
wa annakum ilaina la turja'un, kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Tuhan kata apa? Tak mungkin manusia ini boleh berfikir yang sedemikian. Allah buat apa saja mesti ada hikmah di sebaliknya. Sampai ada orang tanya, kenapa Tuhan buat syaitan? Bila kita bincang tentang tajuk ni, orang yang berani-berani dia tanya, dia kata, ustaz, saya nak tanya, dalam ayat Quran ni kata, ustaz kata Tuhan tak buat benda sia-sia, kenapa dia buat syaitan? Kalau tak ada syaitan semua orang jadi baik belaka. Sudah, kita nak jawab macam mana? Letih juga tu nak jawab tak? Kita kata Allah buat syaitan sebab dia nak tengok mu jadi baik ke tidak. Dia nak uji kamu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Jadi kalau tak ada syaitan semua orang baik belaka, nak nilai macam mana? Prestasi satu je, tak boleh, tak ada penilaian. Jadi ada hikmah. Pasal itulah kata ulama, tak ada benda atas dunia ni yang baik ke yang jahat, hikmahnya ada. Sama ada kita tahu atau tak tahu. Tuhan tak buat benda sia-sia. Kenapa buat semut kecil? Allah nak cerita dengan dia, dia boleh buat bukit bukau yang begini besar, langit dengan bumi, cakrawala. Aku boleh buat semut. Yang hebat sangat, aku buat seekor semut. Kalau boleh hidup, boleh buat, tak boleh buat, tak akan mampu boleh buat. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok manusia-manusia yang tidak menyembah Allah, kita rasa kesian dengan dia. Satu tu orang dia berterbang sini, nak masuk airport, tengok orang abang jadi flight mari daripada negara mana tu. Setiap orang bawa Tuhan, dukung Tuhan dia. Ada tangan banyak, ada macam-macam Tuhan mari. Saya cuik tengok, kata cantiklah Tuhan kamu. Tuhan mesti boleh didukung. Kenapa tak suruh dia berjalan sendiri? Marah dia nanti tak? Macam cerita Nabi Ibrahim. Ibrahim bila dia pecahkan berhala, dia tinggal yang paling besar sekali. Ibrahim kata kalau dia orang marah nanti tanya yang besar, dia yang pukul. Sebab dia dengki, kenapa ada Tuhan banyak ni? Mengganggu kerja dia. Allahu Akbar. Bila kita tengok manusia tidak melalui pemikiran yang waras, fitrah, lari daripada fitrah, mereka akan susah. Jadi Tuhan kata apa? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Allah Ta'ala maha tinggi yang Malikul Haq, raja yang benar ni. La ilaha illahu rabbul arsyil karim. Allah Ta'ala tidak jadikan benda-benda ni sia-sia, tidak. Baik. Yang ketiga, saya mestilah beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Ada rasul, ada kitab. Apa tujuannya? Dengan tujuan untuk mengajar manusia mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian. Rasul mari bersama mereka kitab. Inilah rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Kalau Tuhan kata hei manusia, sembah aku, habis dia tak suruh, mana katalog, mana kitab, mana siapa dia pemandu, tak ada. Tidak adil sedemikian. Adil tak adil? Tak adil. Isu ni tuan-tuan sama dengan isu bulan Ramadan yang kita nak sambut tak lama. Bila mari Ramadan, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa, tujuannya la'allakum tattaqun. Allah nak suruh kamu menjadi manusia yang bertakwa. Betul tak? Habis nak suruh jadi takwa, biar gitu ya? Lah, kalau biar gitu, berat kita. Berat tak berat? Macam mana nak naik taraf takwa? Tanpa ada pedoman, tanpa ada bantuan khas daripada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini mari Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, "Iza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin." Bila masuknya malam pertama Ramadan, syaitan-syaitan yang nakal-nakal telah dibelenggu. Sebab nak buka lorong seluah-luahnya, la'allakum tattaqun, ni lorong dia, lebuh raya. VIP nak lalu, jalan-jalan semua ditutup. Lembu-lembu jangan masuk di tengah jalan. Tak ada gangguan langsung dah. Api pun semua buka hijau kat tepi. Merah tak ada dah. Jadi lorong yang dibina untuk kita mencapai tahap takwa senang ke mudah, Allah buka lorong. Tapi kalau kamu sendiri tak mampu juga nak masuk lorong ini, di saat lorong yang telah terbuka, jalan yang begini luas, kereta tak boleh pecut juga, bermakna siapa yang rusak? Jalan rusak ke kereta tu masalah. Kita tengok situ. Aku belum Ramadan tak habislah Quran sekali sebulan. Bulan Ramadan tak habis juga, siapa yang masalah? Jalan rusak ke kereta yang punah. Jadi di situlah kita boleh test balik Allah, hati aku kalau macam ni. Ini yang kita nak test hati kita duduk di mana. Allahu Akbar. Tengok kita kata tujuan Allah Ta'ala hantar Rasul mari supaya manusia ni kenal Allah. Pemandu yang boleh bawa manusia ni kenal Allah siapa? Rasul alaihi wassalatu wassalam dan kitab-kitab panduan yang ada di tangan kita. Karena itulah Al-Quran ni turun bukan untuk dijadikan ayat jampi saja. Nak jampi dengan Al-Quran tak salah,
Tapi bukan itu. Al-Quran diturunkan bukan untuk musawakah. Tapi hari ini musawakah lebih utama daripada mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan manusia, insan, untuk mengenali Allah sebagaimana Allah sendiri menjelaskannya, memberi penuh ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah. Ini kita kena tahu. Tujuan hidup kita ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah. Tajuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala inilah tajuk yang perlu diperjelaskan. Kenapa? Kalau kita tak faham konsep mengabdikan diri kepada Allah, kita rasa seolah-olah macam manalah nak ibadat. Hari ni kita ibadat tak ibadat? Ibadat. Berapa jam sehari semalam? Satu hari satu malam berapa jam kita ibadat? 1 jam cukup? Anggaran 1 jam. 5 kali solat, 1 solat 10 minit. 50 minit. 1 jam lebih kurang. Habis 23 jam lagi nak letak di mana? Mau bawa ke mana 23 jam? Sebuah siapa? Ibadat pada siapa? Ikut siapa? Jadi ini persoalan. Karena itulah tuan-tuan, bila mari cerita Isra' dan Mi'raj, di antara fokus utama yang kita kena tengok salat. Berapa waktu Allah fardukan salat pada malam Mi'raj? Berapa waktu? 50 waktu. Baik. Kalau ada 50 waktu ni tidak diminta kurang, teruskan 50 waktu. Nak bagi dengan satu hari satu malam 24 jam, ada 60 minit. 60 kali dengan 24 berapa minit? Mana pakar matematik ni? Cuba kira cepat. Berapa minit ada? 60 kali 24 apa? Kali dengan 24, kemudian dibahagikan 50. Dia akan jatuh 28 minit ada satu salat. Kalaulah betul-betul 28 minit satu salat, manusia ini sempat tak sempat buat maksiat? Sempat lagi pergi tengok kepok ke apa nama? Tak sempat dah nak tengok dah. Nak pergi masjid pun berlari. Imam kena ada 10 sini. Lepas ini solat balik saya nak makan. Kamu azan pula. Tunggu. Nak macam mana? Maka itulah konsep Mi'raj itu. Salat 50 waktu, Allah SWT gambarkan kepada kita, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat ini menghalang manusia daripada buat benda mungkar dan keji. Orang tengah salat, nakal setara mana dia tak akan usik orang. Ada tak? Budak-budak kat belakang adalah sama-sama dia main. Tapi kalau orang tua ada tengah solat cuit orang, kutil orang, ada tak berlaku. Orang solat tak buat mungkar. Maka di sinilah konsep ibadat. Tuhan kata, aku beri pada kamu 50 salat, maka 5 ini didarabkan dengan jadi 50. Jadi setiap 28 minit kita teringat kepada Allah, pada waktu itu tidak akan berlaku maksiat dan mungkar di atas dunia ini. Berlaku tak berlaku? Jadi konsep ibadat dipersempitkan oleh orang putih. Saya tak istilah orang putih lah, faham dah istilah saya ni? Orang putih maknanya orang bukan Islam. Mereka yang menyempitkan fahaman ini sehingga menjadikan kita terasing dalam rumah sendiri. Waktu nak salat, aurat tutup. Waktu pergi haji, 3 lapis kain telekung lagi pakai. Nak pergi naik unta, berselerit saya pakai bawa telekung. Saya kata apa pakai telekung 3 lapis? Naik unta ni, tak boleh kat Mekah ni. Habis balik Malaysia, jambu keluar balik. Apa ibadat macam ni? Tengok. Sebab apa? Ibadat telah disempitkan. Duduk dalam rumah, dalam masjid, duduk di Mekah, duduk di puasa. Kenapa? Orang putih bimbang. Kalau manusia ni betul-betul ibadat, ya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, manusia mengabdikan diri kepada Allah, mereka tidak akan tunduk pada orang lain. Bila hilang konsep inilah yang menyebabkan aku beragama tapi tak tahu apa agamanya aku bawa. Akidah tidak benar. Kenapa? Kerana kita belum lagi masuk dalam jiwa kita mengabdikan diri kepada Allah dalam semua perkara. Saya tak tahu di negeri ini, tapi kalau di Kelantan kita tulis di jalan, bertani satu ibadat. Apa ni, orang di pasar tulis berniaga ibadat. Orang di pejabat tulis kerja pejabat ibadat. Oi, macam mana pejabat duduk pejabat ni? Lah. Selagi kerja itu tidak bawa pada maksiat kepada Allah, maka dia masuk ibadat. Tapi kalau kerja maksiat, tak jadi aku ni walaupun kerja ni haram tapi lillahi ta'ala juga ni. Tak jadi.
Tak yang lillahi ta'ala macam ni nak pergi rompok rumah orang, lepas tu saya lillahi ta'ala nak bagi nak bantu anak yatim, nak sejak ke masjid kita ni. Tak jadi, tak sadar rompok lah. Jadi kita nak hari ni tuan-tuan, konsep ibadat inilah konsep yang telah disalah arti oleh penjajah, oleh orang putih, yang menyebabkan kita termakan dengan hasutan mereka. Mana-mana orang cuba nak kembali balik mengabdikan diri kepada Allah, mereka akan dilabel dengan label yang cukup dahsyat. Teroris lah, apa lagi, pengganas, fundamental, macam-macam nama yang diberi yang menyebabkan orang bila sebut tak boleh, ini kacau, ekstrim. Semua nama-nama ni nama yang diguna pakai oleh mereka, tapi kita pun kadang-kadang guna juga untuk orang Islam. Allahu Akbar. Yang kelima, saya mesti beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin syurga, pahala akan dapat, manakala balasan bagi orang yang bukan Islam, orang yang derhaka, ialah api neraka wal iyaz billah. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'id. Ini kita kena ada. Tapi bila timbul isu ni, timbul juga masyarakat. Mana ada kena mengena dosa pahala dalam kerja buat seharian. Sebab apa? Kefahaman begini mari daripada mana? Mari daripada pemisahan di antara ibadat dengan kehidupan. Anda tak tahu dalam siri yang lepas kita dah sebut ke tidak? Syarat beriman tu mesti 3 syarat kan? Kata dengan lidah, tasdik dengan hati, dan amal dengan anggota. Kalau orang kata dengan lidah tak masuk dalam hati, itu dia panggil iman apa tu? Iman munafik. Wal'iyazubillah. Orang munafik dia kata dengan lidah, bahkan baca Quran sedap dia pada kita, tapi dalam hati kosong. Ini dipanggil munafik. Wal'iyazubillah. Kalau orang kata dengan lidah, dia hati dia pun kata juga, aku beriman, percaya ada Allah, tapi anggota tak beramal. Solatnya tidak, riba tak tinggal, rasuah mai makan minum dia, aurat tak mau tutup. Apa nak kata ni? Oi, saya tak semayang pun, tak salat pun, hati baik. Iman apa macam ni? Ini payah sikit, tak pernah kata. Tulis. Nama dia Murji'ah. Nama apa? Murji'ah. Murji'ah ni tak ada lagi dah. Zaman sekarang ni kalau tuan-tuan pergi cari dekat ROS, pendaftar pertubuhan, seluruh dunia pun tak akan jumpa. Dia ada dalam kitab-kitab Jawi, kitab lama, kitab-kitab akidah ada. Tapi konsep Murji'ah ini iaitulah memisahkan di antara iman dengan amal. Kalau kita nak apply zaman kita hari ni, boleh kita pasang kepada sebahagian daripada pahaman moden hari ni, golongan liberal contohnya, yang mengatakan iman dalam hati je. Aku tak tutup aurat pun hati baik, tak semayang pun hati baik, tak tu pun hati baik. Saya ni apa benda? Mari pula yang baru ni pula ni, fitnah baru pada orang Melayu ni, apa nama ni? Yang bawa buku dia tu, cerita Allah ni sama ya. Semua apa ni, semua agama ni boleh pakai belaka Tuhan satu. Jadi bahaya. Dia panggil pluralisme. Ini pun tak tahulah. Saya ingat ini lebih pada Murji'ah lagi. Murji'ah ni tak macam tu. Hak ni agama pun tak ke mana. Tapi yang saya herannya, yang jadi peliknya, bila kerajaan haramkan, JAKIM mengharamkan buku ni, dan saya terima kasih sangat-sangat pada JAKIM kerana bertindak walaupun agak lambat tapi cepat nak banding dengan orang lain. Maka yang kita peliknya, ada anak orang Islam yang pergi bantah, bawa kes ke mahkamah. Subhanallah. Kalau orang bukan Islam lah, saya muka kadang nak nasihat juga ke majlis peguam, kes-kes yang terlibat dengan kes Islam tak usah ambil lah mu, cari rezeki lain lah, biar orang kafir yang lawan, tak apa, puas hati dia lawan sebab dia bukan Islam. Tapi boleh jadi yang lawan tu itu juga mazhab dia, kita nak kata macam-macam, wallahu alam. Tapi tak pelik lah, waktu nak laksanakan undang-undang hudud, ada juga orang lawan, bawa mahkamah nak halang hudud. Subhanallahilazim. Tak buat lagi, baru duduk rancang nak buat, dah bawa mahkamah dah. Takutnya pada hududnya apa benda tak tahulah. Pasal itulah saya kata, undang-undang Islam bawa keadilan, kenapa kita takut? Adakah kita perampok takut hilang tangan kita? Apakah kita pencuri? Apakah kita jadi kalau kita tanya apakah ni macam apa arti juga. Apa arti takut pada hudud? Karena takut kena sebab minum arak. Ini boleh jadi. Wallahu alam. Jadi banyak kepincangan berlaku di mana kita kena faham di sini konsep bila terpisahnya di antara saya habiskan tadi. Iman kata dengan mulut tak masuk dalam hati, munafik. Hati saja tak ada anggota, Murji'ah. Dan yang benarnya iman apa ni ahlus sunnahnya, kita kata dengan lidah, tasdik dengan hati, beramal dengan anggota.
Jadi apabila terpisah inilah, maka jadilah kefahaman manusia hari ini tak ada kena-mengena syurga dengan neraka dalam kehidupan. Syurga neraka ni dalam salat, dalam ibadah. Sebab itulah timbul macam-macam hari ini kecelaruan yang berlaku ni. Kerana apa? Kerana orang jauh daripada kefahaman yang benar. Yang keenam, saya mestilah beriman bahawa semua manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Ini kita masuk dalam bab qada dengan qadar. Dalam bab apa ni? Qada dengan qadar. Yang ini banyak, panjang masalah dia. Kadang-kadang kita susah nak faham. Bila saat masuk qada dan qadar, masyiat dengan kehendak Allah, manusia dia akan buat dengan kehendak dia sendiri, dengan pilihan dia. Tapi takdirnya memang Allah Ta'ala telah takdirkan orang ni buat macam ni. Cuma kita tak boleh nak bersandar kepada takdir. Kenapa kamu mencuri? Bila polis tangkap, encik jangan marah dengan saya walaupun saya mencuri, tapi ini adalah takdir Allah. Polis nak kata apa? Tutup kepala polis. Jangan marah dengan saya, Tuhan takdir saya jadi pencuri. Boleh kita hujah macam tu? Tak. Kamu yang pergi mencuri, siapa suruh? Tapi dia memang takdir, orang ni memang mencuri. Itu dia panggil, dalam bab takdir ni kena teliti. Kita beriman bahawa kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Namun demikian, kebaikan yang lakukan itu tidaklah berlaku melainkan dengan taufik inayah Allah. Kejahatan pula tidak akan berlaku, tidaklah merupakan paksaan dari Allah, tapi ia termasuk dalam batasan yang telah ditetapkan. Dia panggil Tuhan dah tetapkan. Karena itu dalam masalah ini dia panggil iradah tu ada dua. Satu, iradat kauniyah. Iradat kauniyah ni Tuhan buat semua benda ni mengikut kehendak dia. Jadi macam ni, jadi macam ni. Tapi satu lagi dia panggil iradat syariah. Allah Ta'ala iradat syariah, kehendak menurut syarak. Tuhan nak semua hamba dia ni beriman. Tapi telah ditetapkan iradah kauniyah bahawa orang ini tak akan beriman. Sebagaimana berlaku pada Abu Jahal. Abu Jahal, Tuhan suruh dia beriman. Nabi panggil dia, tapi telah ditetapkan dalam iradah kauniyah dia tidak beriman. Untuk penjelasan ni, anda takut masa kita sangat terhad, tuan-tuan boleh ambil dalam satu web, nama dia Islam House. Islam House. Dalam web ni cari bahasa Malaysia. Tekan bahasa Malaysia, akan keluar satu buku-buku yang telah saya terjemahkan di situ. Salah satu daripada bukunya tajuk dia Rukun Iman. Tekan ambil Rukun Iman, di sana ada huraian panjang tentang iradah ni, tentang takdir Allah SWT. Saya hurai panjang dan saya telah syarahkan buku ini. Tengok dalam web Abu Anas Madani itu ada rakaman hurai 6 siri ceramah Rukun Iman ini. Boleh tengoklah huraian. Kita tengok kepada rujukanlah, senang. Kalau nak baca sini pula malam ni memang bertukar tajuk. Tapi tajuk ni penting. Amat penting di saat kita kecelaruan kefahaman tentang qada dan qadar. Allahu Akbar. Jadi di sini kita kata apa? Mana ajak yang jahat semua bukan paksaan dari Allah, tapi ianya termasuk dalam batasan keizinan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dalam firman Allah Ta'ala, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jiwa serta penyempurnanya, maka Allah mengilhamkan untuk kamu yang baik. Wa ma fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang tak baik ada kita pilih sendiri, yang takwa Tuhan bagi depan kita jalan. Kita sendiri yang buat lorong mana kita nak masuk. Allah. Tengok yang ketujuh, saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus sama sekali manusia mendahului dan membelakanginya. Apa yang dibolehkan ialah ilmuwan muslim dan para ulama berijtihad mengeluarkan hukum-hukum dari nas syarak dalam batas-batas yang diizinkan. Jadi kita kena tahu. Ini dia panggil al-hakimiyah. Hak mencipta undang-undang ini hak Allah. Tapi skop dia tidak detail. Allah bawa dalam Quran ayat-ayat yang detail berapa benda. Yang jelasnya dalam bab hudud jelas. Pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'um, potong tangan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Lelaki yang zina, perempuan zina, sebat. Judi haram. Arak. Jadi beberapa perkara yang disebut secara khusus. Kemudian para ulama berijtihad bagaimana nak memperincikan.
Itu dia panggil ijtihad. Tapi kalau kita menafikan tak ada dalam Quran undang-undang hudud, bermakna kita tak baca Quran. Jadi tak ada dalam Quran enactment berapa, section berapa, tak ada. Dia ada ayat Quran macam tu. Kadang-kadang dia dalam hukum, dalam cerita ada hukum, dalam hukum ada pengajaran. Jadi itu Quran nama dia. Kalau tidak 30 juzuk tak cukup. Yang 30 juzuk ni kita penat dah nak baca, takkan nak jadi 300 juzuk, jadi ensiklopedia hukum lah. Itu bukan Quran nama dia. Yang jadi persoalan hari ni, iaitulah apabila kita tidak faham, kita rasa tak apa, undang-undang lokrek pun tak apa, sama dengan Quran juga lah, tak boleh. Kita kena letak undang-undang Quran mesti ke atas. Sebab itulah kalau kita betul-betul merdeka, mesti tulis dusturuna, perundangan tertinggi dalam negara ini Quran dengan hadis. Selagi tak boleh tukar yang tu, bermakna kita masih lagi terikut. Selagi ada lagi batasan, mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan apa yang ditulis oleh Inggeris ini terbatal, termasuk dalam Quran, bermakna kita masih lagi tidak, hakimiah itu tidak tunduk pada Allah Azza wa Jalla, kita lebih tunduk kepada undang-undang yang dicipta oleh manusia. Yang ke-8, saya mestilah berusaha mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaannya. Nama Allah ni banyak mana ada. Tengok dalam hadis ini, Abu Hurairah cerita kata, Nabi bersabda, inna lillahi tis'atun wa tis'una asman mi'atun illa wahidan. Nabi kata Allah Ta'ala ada 99 nama, 100 kurang 1. 99 itu bahasa Arab, dia akan guna besar, kemudian dia tolak. La yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Siapa yang menghafaznya, hafal di sini dengan makna faham, reti makna dia dan penghayatannya. Kalau setakat ingat saja, yang masuk surga dulunya siapa? Kaset dengan CD. Sebab dua ni ingat selalu, dia ingat terus saudara. Alah, Nabi bukan ingat tu, hafal, man yahfazuha, maknanya ingat, faham dan menghayati. Duduk situ. Jadi yang ada pun yang 99 yang kita lekat kat dinding-dinding itu tidak sabit daripada hadis yang sahih sedemikian. Cuma para ulama dia kumpulkan cerita-cerita, tapi nama dia lebih daripada 99 nama. Kalau tuan-tuan rajin nak tengok ni, tengok dalam web saya tu, rakaman kita anak-anak ada syarah cerita Asmaul Husna ni dalam 4 siri kuliah, satu persatu ia makna dia, arti dia macam itu, baru terjemahan, huraian kepada terjemahan. Kalau nak syarah satu-satu lagi pula, mungkin satu nama Allah Ta'ala ni satu kuliah kita boleh buat. Allahu Akbar. Nama Allah, sifat Allah cukup tinggi. Jadi kita kena tahu nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat yang mulia ini, kita kena belajar. Yang ke-9, saya mestilah berfikir merenungi kehebatan kejadian-kejadian Allah, bukan memikirkan tentang zat Allah. Kita tengok dunia ni, fikir 2 kali. Ini kita hari ni kita tengok dunia, fikir sekali je. Tsunami, gempa bumi. Tapi fikir tak kali yang kedua sebagai orang mukmin, ini bala Allah Ta'ala turun. Jangan duk letak bencana alam tak. Patut sahabat tulis besar-besar, bala Allah Ta'ala ke atas kaum ini. Tapi bala Allah Ta'ala bukan makna orang jahat. Tak semestinya kita hari ni, jangan buat tuduhan. Ada setengah orang ni, dia mengadu dengan saya, dia kata, Ustaz, betul ke tidak pandangan orang kalau rumah orang ni kena rompak, kena curi, barang-barang dia kena ambil, contohnya hilang, terbakar, wali'iyazbillah. Bila tanya Ustaz, entah dia banyak dalam TV ke radio mana, Ustaz dia kata, awak ni ada masalah ni, harta awak boleh jadi harta haram. Berat spekulasi macam ni. Kecil hati saya, dia kata, dah lah hilang harta, kena tuduh pula. Berat tak berat kita? Sama juga dengan makcik-makcik kalau pergi Mekah. Sebab tu makcik dia tak berani. Kalau sampai Madinah, tak cukup 40 waktu, dia tak akan cerita dengan orang. Dia demam pun dia pergi juga. Kalau tak pergi pun dia cakap dia pergi juga. Sebab kalau tak cukup 40 salat di Madinah, nanti balik orang kampung kata, awak ni pergi duit tak halal tu, sebab tu tak cukup waktu. Takut dia. Saya jenuh ceramah ni nak cerita, makcik kalau demam jangan pergi. Bahaya, panah di Arab, kadang-kadang panah teruk, atau musim sejuknya berat. Tak boleh Ustaz, kena pergi juga, nanti orang tanya, nanti tak cukup 40 kan masalah. Saya kata, apa problem masalahnya? Macam-macam dia kata di kampung. Orang tuduh, dia tak cukup 40 ni, maknanya awak ni adalah duit awak ni tak cukup. Berat. Ini spekulasi, jangan buat tuduhan. Kita boleh katakan bencana alam yang menimpa ini adalah merupakan ujian Allah Ta'ala. Ada orang tak baik, ada orang baik. Bukan semua jahat. Tapi yang jahat itu memang bala ke atas mereka. Yang baik itu Allah Ta'ala akan bangkit mereka nanti dalam keadaan mengikut kadar iman dan niat mereka.
Sebagaimana dalam hadis tentera yang nak pergi serang Mekah. Jadi dia pergi serentak berjalan ramai-ramai, tiba-tiba bumi telan semua sekali. Bumi seduk masuk. Aisyah kata, ya Rasulullah, ada orang baik dalam tu. Nabi kata, yang baik itu Allah Ta'ala akan bangkitkan mengikut niat dia. Jangan duk kira, jangan duk buat spekulasi banyak. Yang kesembilan ni, kita kena banyak berfikir kepada makhluk Allah. Jangan sekali-kali berfikir kepada zat Allah. Tak mampu kita nak berfikir. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ini sebagaimana disebut dalam hadis. Yang ke-10, berhubung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terdapat banyak ayat Al-Quran yang membuktikan kesempurnaan ketuhanannya, uluhiyahnya. Kita dapati beberapa ayat yang membuktikan kewujudan Allah, sifat Allah Ta'ala, dan macam-macam lagi dalam Quran lengkap. Kalau tuan-tuan nak buku yang ringkas lah, yang mudah, yang khusus tentang ini, beli buku tajuk dia Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah yang ditulis oleh Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Dia ada 6 siri kitab dia. Satu muqaddimah, satu lagi siri mengikut rukun iman. Kitab ni cantik, simple, ringkas. Sekarang ni saya sudah khatam, saya sudah mengajar. Boleh tengoklah rakaman kita tu, muqaddimah dia sudah habis 20 siri. Sekarang saya sedang mengajar beriman kepada Allah ni melalui sifat-sifat Allah. Boleh belajar tengok. Hari ni dunia kecil lah. Tuan duduk sini boleh belajar dengan saya di tempat saya tu. Dalam masa mungkin saya mengajar tadi, malam nanti dah sampai dah ke sini melalui dunia yang tanpa sempadan. Cantik. Nak kenal sifat Allah bukan satu benda yang payah, kerana Allah Ta'ala sebut sendiri sifat dia dalam Quran. Nabi SAW sebut sendiri satu persatu dalam kitab beriman pada Allah ini, cukup panjang. Satu lagi kitab yang saya syorkan, iaitulah nama dia kitab iman, rukun dan hakikat serta pembatalannya. Ini saya dah sarah 41 siri ceramah. Boleh ambil. Lawan boleh download dalam web Abu Anas tu, cari dalam bahagian rakaman, boleh tekan ambil satu-satu. Beli buku. Buku tu ada bahasa tulisan Rumi, ada Jawi. Ini bahasa alam akidah ni, kita cari benda yang simple, yang terus ambil daripada Quran dengan hadis tu, mudah nak faham. Ya? Buku tu. Sudah kuliah, alhamdulillah. Yang ke-11, saya mesti meyakini bahawa pendapat-pendapat para salafus salih lebih utama untuk diikuti supaya dapat menyelesaikan perbahasan tentang pentakwilan dan pentaktilan setengah ayat suci Al-Quran. Jadi syekh kita ni memilih ambil pendekatan yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu salafus salih di dalam masalah memahami sifat Allah Ta'ala ini, kerana dia lebih senang, simple, mudah. Jadi kalau kita ambil yang kemudian ni, setelah masuknya pemikiran Mu'tazilah, maka ulama terpaksa berdepan dengan dia. Terpaksa kena lawan. Kalau tak lawan, kita jadi kalah dengan dia. Jangan, kena berlawan. Jadi perlawanan itu sekarang ni, orang lawan ikut cara lain, maka kita ambil pendekatan balik kepada pendekatan asal itu lebih mudah. Yang ke-12, saya juga mesti mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata, tidak menyengutukan Allah dengan lain. Ini saya lakukan kerana menyahut suruhan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah, sebagaimana dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Tuhan kata apa? Kami telah bangkit setiap umat itu ada rasul. Apa kerja rasul? Kerja dia dua je. An i'budullah, sembah Allah, wajtanibut taghut, jauhkan diri daripada taghut. Dua je. Jadi kalau kita rasa ambil satu, aku dah sembah Allah, tapi tahu kita tak hapuskan, tak sempurna. Tuan duduk tepi airport ni, kapal terbang boleh jalan satu sayap? Tak boleh. Berdemikian juga agama ni tak mungkin berjalan satu-satu. Saya dah ikut dah, yang baik semua saya buat, yang mungkar saya tak tinggal. Tak jadi. Dia mesti buat yang baik, yang mungkar mesti dia hapuskan. Kalau tidak, kepincang. Mana boleh berjalan sebelah? Tempang orang panggil. Islam juga tempang. Ini. Jadi tak boleh serentak jalan. Ubudullah, sembah Allah, jauhkan taghut. Khutbah jemaah tadi, majlis jabatan agama keluar satu khutbah, saya baca tadi sempat. Tajuk dianya beberapa amalan khurafat tahayul dalam masyarakat Melayu. Allah Akbar. Kena hak ni, memang kalau kita senarai pendek yang mudah. Di antara kepercayaan orang Melayu yang teruk je, suka percaya kepada bomoh. Percaya tak percaya?
Oh, apa benda sakit gigi tanya bomo. Pergi cabut selesai masalah dah. Bomo pula jenis cari duit banyak. Awak ni bahaya ni. Bahaya, boleh bawa mati. Yang buat ni bukan orang sembarangan ni, barang import mari ni. Kalau tidak barang sebagai laut, Allah tugak habis. Berapa tuan boleh bayar? Sudah. Dia bagi pula air suruh pergi timbul belakang rumah pula tu. Allahu akbar, macam-macam. Ini khurafat banyak. Yang penyebar khurafat dalam TV kita tu. Cerita hantu tu biasanya bom-bom yang ditayang dalam TV hebat-hebat belaka. Boleh terbang lah macam-macam benda, tahu benda gaib. Allahu akbar. Cakap banyak pun tak gunalah. Tak, selagi kepahaman tak masuk dalam kepala, gitulah jadinya. Jadi kita nak serentak sembah Allah, jauhkan diri pada tahu. Kalau sembah Allah Ta'ala tahu masih pakai lagi, maka orang ni dikira orang yang tidak betul. Yang ke-13, saya juga mesti takut hanya kepada Allah dan tidak takut pada yang lain. Ini dia panggil takut dari sudut naluri, sifat pergantungan kita, hati kita. Tapi kalau tengok gelap tu takut, itu perasaan manusia biasa ya. Tengok benda-benda besar takut, jangan kata tak boleh takut ni walaupun dia ni hayawan yang mengganas sebab kena takut dengan Allah. Itu cerita lain, itu dia panggil takut naluri. Kejadian manusia memang dia takut pada beberapa sempat. Tapi kalau nak takut semua benda tak boleh. Kenapa tak buat benda ni? Takut. Takut apa? Takut hilang rezeki. Tak boleh. Sebab yang memberi rezeki ni Allah, yang memberi mudarat Allah, tapi ikhtiar manusia kena ada. Sebab itu di antara khurafat, bila takut dia buat tangkal azimat. Ini bukan. Kita sudah ada dalam kitab kita perisai Muslim. Sudah ada tak? Perisai Muslim sudah ada. Dalam tu sudah ada tangkal azimatnya. Waktu petang Nabi suruh baca ni. Waktu malam baca yang ni. Waktu nak berhenti di tempat baca yang ni. Waktu semua nak tidur baca. Itulah tangkal azimat yang syarak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk. Jadi yang kita nak di sini takut, maksudnya ketakutan yang menghalang daripada nak buat segala benda. Tak boleh buat. Tak. Jadi kerana apa? Takut. Jadi tak boleh. Jadi yang takut di sini ialah hendak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menyebabkan kerana tak buat ni takut. Jadi segala benda takut. Yang ke-14, saya mesti sentiasa mengingati Allah dan berzikir menyebut namanya. Ingat, kita kena ingat kepada Allah Ta'ala dan sentiasa berzikir menyebut nama Allah. Untuk menjadikan diam saya itu adalah dalam keadaan berfikir, apabila bercakap zikir. Allahu Akbar. Ini tarah kita ni cantik. Diam berfikir, bercakap zikir. Rasa dulu anak dah bagi kan risalah kita empat kalimah tu. Macam mana? Terlupa kau teringat? Kau hari ni pula lepas tengok tak baru teringat pula. Halah foto step pun tak lagi. Berat macam ni tak? Yang kita nak itulah zikir kita. Duk diam-diam baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tak payah pun. Tak boleh cakap payah. Saya malam tu janji dah kalau lagi tak ingat saya nak ceramah sampai cerah. Tapi tuan-tuan kata dah ingat semua dah. Berhenti terus kita ceramah. Cuma tak ingat nak baca, ada lagi tak ingat. Dia bukan tak ingat benda tu, tak ingat nak baca tu masalah kita hari ni. Jadi kita letak di situ. Ini adalah kerana mengingati Allah merupakan ubat penawar yang paling mujarab untuk jiwa dan senjata paling ampuh untuk menghadapi serangan-serangan zaman ini. Betul tuan-tuan. Kalau kita tengok hari ni, kita sekat anak kita tak bagi berkawan. Dia masuk melalui ikut jalan dalam rumah. Macam mana nak buat? Tak ada yang boleh kita buat kecuali dengan tarbiyah, dengan zikir, dengan doa kita ni. Inilah yang hati kita boleh kawal. Kalau tidak berat kita. Tengok dia kata apa di sini? Untuk menghadapi serangan zaman ini, pancaroba kehidupan serta asam garanya, inilah penawar yang sangat diperlukan oleh manusia zaman ini. Sungguh benar firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah Ta'ala itu tenang hati. Tapi saya bimbang lah kalau baca ayat ni tuan-tuan pergi cari majlis zikir yang hebat-hebat pula. Zikir biasa tak jadi ustaz, tak eksklusif. Dia panggil zikir eksklusif, selawat eksklusif sekarang ni. Main dengan gendang dengan lagu, ini tak masuk. Itu lebih kepada jalan-jalan yang tidak di mana tuan-tuan pergi carilah. Mana ada sahabat bawa gendang nak zikir? Mana ada ulama-ulama yang hebat-hebat zaman dulu bawa gendang nak selawat Nabi? Tak ada. Semuanya zikir dengan ujung jari je. Dalam kitab kita 4 kalimah saya cakap, yang paling panjang sekali, yang paling banyak bilangan hitungannya Nabi kata berapa? 100 kali je ada.
Yang juta-juta tu ialah lepas tu kita ulang balik Allahu Akbar. Jangan cari yang payah-payah, kita cari yang mudah je. Jadi dalam kitab ni diambil lah kata-kata Dr. Dale Carnegie yang kita, itu sokongannya. Yang penting ayat Quran dah cukup lah. Yang ke-15, saya juga wajib menyintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Dia panggil hub, cinta kita pada Allah, cinta yang menjadikan hati saya sentiasa merasa rindu dan terikat dengannya. Allahu Akbar. Hari ni kalau sebut cinta, budak-budak senyum lalu. Ustaz cakap bab cinta juga, dia kata. Dah semua novel cinta. Berapa lagi? Dalam TV cinta. Cinta tasbih lah, cinta tahajud lah, habis istilah-istilah Islam ni jadi cinta habis. Yang banyaknya cinta mengaruh. Apa cinta? Yang buku yang terbaru yang bahayanya, saya dapat maklumat daripada sahabat kita, bahagian penyelidikan mengatakan buku apa dia panggil, wanita nan bercinta, apa nama? Ini bahaya. Wanita nan bercinta. Bahaya, dia racun dalam tu, dia masuk racun Syiah masuk dalam tu. Novel tapi menghina sahabat. Novel menghina imam-imam hadis. Ini berat. Masuk dalam tu. Orang baca tak tahu apa, dia baca. Oh, sedap cerita ni. Tapi kutuk Imam Bukhari, kutuk, dia main macam tu. Bahaya hari ni. Orang masuk racun, masuk berbagai-bagai, kita tak ada apa ni, ketahanan diri yang berat. Jadi kita nak apa kita sini? Kecintaan itu juga mendorong saya menambah amalan kebaikan. Jadi kalau kita betul sayang kepada Allah, banyak ingat Allah. Kalau sayang kepada Allah, ikut apa yang dibuat. Kalau setakat dakwa je sayang, tak payah. Tulis saja I love Allah. Habis amalan kita tak ikut apa yang Tuhan suruh, tak jadi. Tengok dalam ayat Quran yang panjang ni, qul in kana aba'ukum tu. Tuhan kata kalaulah bapak kamu, anak kamu, kehidupan kamu, rumah tangga kamu lebih kamu sayang daripada ikut Allah, tak jadi. Kamu bukan sayang kepada Allah. Jadi di antara lagi Nabi kita sebut hadis, 3 golongan, kalau orang ni ada 3 ini, dia akan dapat kemanisan iman. Yang pertama, sayang kepada Allah dengan Rasul mengatasi yang lain. Tanda situ. Yang ketiga, kita sayang kepada orang, sayang sungguh kerana Allah. Payah nak cari hari ni. Betul tak? Bukan tak ada, tapi sukar. Banyak orang sayang kerana jawatan, kerana pangkat, kerana apa benda, macam-macam. Dan dia benci kembali semula kepada kafir setelah dia, sebagaimana dia benci, dia dicampak dalam api. Hadis ni dalam Bukhari. Tanda riwayat dia Bukhari, dalam kitab ni tak tulis. Yang ke-16, saya mesti bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam setiap keadaan dan menyandarkan setiap urusan kepada Allah. Jadi hadis tawakal ni hadis yang panjang, yang besar. Tuhan sebut dalam Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hadis yang saya naknya, tuan-tuan ambil hadis ni, letaklah di mana-mana pun. Tak kat dinding ke, letak dekat mana-mana tempat. Yang pentingnya hadis ini dibaca kepada anak-anak daripada kecil. Tengok dalam kitab ni. Hadis ini hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, satu hari aku duduk di belakang Nabi, naik atas kenderaan dia, membonceng orang kata sekarang ni, bergendong atas belakang kenderaan Nabi. Nabi kata, ya ulam, anak. Nabi panggil Ibnu Abbas tu anak. Ulam, wahai budak, anak, gitu kata. Inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kepada kamu beberapa patah kataan. Yang pertama, Nabi kata, ihfazillah yahfaz. Mu jaga hak Allah, Tuhan jaga hak kamu. Jaga hak Allah. Saya nak hurai panjang, tak sempat. Satu-satu kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Mu jaga hak Allah, Allah Ta'ala duduk depan kamu. Ini jangan jadi mujassimah pula Tuhan duduk. Maksud Tuhan depan, Tuhan pimpin kita. Jalan yang kita buat, jalan di bawah pimpinan Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Bila meminta, minta dengan Allah. Jangan minta dengan ahli kubur, jangan minta dengan wali yang keramat, jangan. Minta dengan orang boleh, nanti tak tulis surat permohonan. Kenapa? Ustaz kata kena minta dengan Allah, nak tulis surat dengan siapa? Itu cerita lain pula. Surat permohonan kena hantar, lepas tu doa dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan salah faham berat kita hari ni. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong dengan Allah. Ketahuilah, kalau seluruh manusia ini berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, lam yanfa'u, mereka tidak dapat memberi manfaat kepada kamu kecuali apa yang Tuhan tentukan. Betul tak? Kalaulah contoh yang paling dekat, bila orang besar nak mati,
Diterbangkan semua pakar-pakar, jantung ke pakar apa dari seluruh dunia bagi bawah sini. Tunggu di hospital ni. Kalau kerana pakar ni nyawa dia boleh panjang lagi, hidup tak hidup kawan ni? Hidup. Kadang-kadang depan pakar tu lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Tak nak mampu. Kalau mereka berkumpul untuk beri mudarat pada kamu, tidak akan beri mudarat pada kamu sesuatu pun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, qalam telah diangkat, mana telah tulis semua dah ketentuan. Kita yakin dan percaya. Kalau Tuhan tulis kena, kena. Tuhan tulis tak kena, tak usah buat lah apa orang nak buat. Hari ni kita tengok berapa ramai orang yang berani berdepan, tak ada kena apa-apa. Berapa ramai orang takut macam tikus menikus tak? Akhirnya kena juga. Nak kata apa? Allah Ta'ala dah tentukan. Ambillah hadis Ibn Abbas ini, dia panggil hadis akidah. Saya cukup suka hadis ni kerana hadis ini Nabi tanam pasal akidah dalam diri kanak-kanak seawalnya. Jadi pasal itulah hadis ni, anak saya, pengalaman saya belajar duduk di Madinah tu, saya hantar anak saya belajar di Pasti Arab. Budak umur 5 tahun. Dia balik-balik hadis ni dihafal. Ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazil, masya-Allah. Budak umur 5 tahun telah diajar hadis ni. Kerana inilah pasal akidah. Jadi dia tak, daripada kecil lagi. Kita 5 tahun duk ngajar, baru duk belajar menyanyi abata sajaha baru. Alah letih dah. Arab kita tak reti dah. Tapi ilmu akidah ni ilmu yang bukan nanti belajar besar-besar dah dulu tak. Pasal ilmu ini ketika dia kecil, kerana itulah pegangan dia. Yang ke-17, saya mesti mensyukuri nikmat-nikmat Allah ke atas diri saya yang merupakan kurniaan. Jadi di antara tanda syukur yang paling besar sekali tuan-tuan yang kita kena ingat, iaitulah apabila kita syukur, kita taat pada Allah. Ni tak bila kita syukur, majlis kesyukuran rumah saya malam ni, pergi buat majlis tari menari, ni syukur apa ni? Ini bukan syukur, ini lawan Tuhan. Seolah-olah pergi kata, banyak lagi nikmat pada aku besar lagi majlis kita dah. Tak cukup yang Malaysia punya, import mari. Korea mari ke mana? Mari bawa mari habis. Dia kata. Punya semangat nak buat majlis maksiat. Kadang-kadang ceramah yang telah diatur bulan-bulan dibatalkan. Kerana apa? Tak cukup dengan semangat. Biar masuk bab lain orang marah pula. Kita tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, jangan fikir hal lain. Yang ke-18, saya mesti beristighfar, memohon keampunan daripada Allah. Istighfar itu dapat membersihkan diri dari dosa, di samping memperbaharui taubat dan iman. Jadi kita ni manusia. Manusia ni sah tak sah mesti akan buat kesalahan. Tak? Jadi kesalahan itulah kita akan gilap dia dengan istighfar pada Allah Azza wa Jalla. Cara nak istighfar tu mudah. Saya dah ajar dah. Istighfar mesti kita kena buat. Paling tidak setiap kali lepas salat astaghfirullah tu kena ada. Barulah jadi istighfar. Mungkin dalam bab zikir nanti kita akan cerita apa-apa yang sepatutnya, insya-Allah. Jadi yang ke-19 yang akhir sekali, saya juga mestilah sentiasa bermuraqabah, merasai berada di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil martabat ihsan. Kita rasa kita di bawah pengawasan Allah. Kalau kita rasa Allah tak tengok kita, sama saja. Boleh berani buat lain. Kalau kita terasa yang ni martabat ni masuk dalam diri kita, aku nak buat maksiat, Tuhan tahu. Aku buat maksiat, Allah tahu. Nak buat sesat tu sama saja. Sesat. Ni kenapa buat? Tak apa, hari cuti, polis tak ada. Kenapa buat? SPRM cuti sekarang ni. Habis. Tapi SPRM Allah cuti tak cuti? Tak ada pancekat dia orang ni. Bekerja 24 jam terus menerus. Kita letak situ ya. Jadi ini 19 perkara. Tuan-tuan jangan kata, ini kau kita akidah dia orang ni. Tak. Ini poin-poin yang perlu kita gilap setelah kita belajar akidah yang betul. Pelajaran akidah yang saya sebut tadi, sebuah kitab, Ustaz kata Rikun Iman tu telah dibaca di kitab ini. Dah khatam dah? Masih? Alhamdulillah, baca. Mesti belajar. Akidah ni tak boleh tinggal. Belajar. Kemudian khatam yang ni baca kitab lain pula. Khatam kitab ni baca kitab. Ana sendiri, saya masuk dalam bidang dakwah di Malaysia ni secara resmi tak lama, baru 5 tahun baru. Saya balik sini tahun 2006, 2007 mula bekerja. Dakwah beginilah cara jalan-jalan ni. Saya sudah khatam kitab tentang akidah saja lebih daripada 4 ataupun 5 kitab. Jadi boleh tengoklah kalau siapa yang rasa tak sempat nak pecut sikit belajar akidah tu, tengok dalam bahagian rakaman di website web Abu Anas Madani itu ada di situ. Kitab Rukun Iman sudah ada. Kitab Mestika Hadis jilid yang pertama semuanya bincang tentang iman pada Allah. 6 rukun kita masuk. Kitab Rukun Iman tadi, Muqaddimah Akidah Muslimin sudah ada. Jadi alhamdulillah banyak kitab-kitab yang membantu kita
Saya sengaja kemukakan kepada tuan-tuan ini kerana pelajaran akidah, pelajaran hati. Selagi tak terpasak dalam hati kita perasaan takut kepada Allah, kenal Allah melalui sifat-sifatnya yang maha tinggi, nama-nama yang mulia, ketika itu kita bercakap tentang Allah macam orang mimpi tak tahu apa. Mimpi. Saya yakin dan percaya, mengikut sistem pengajian di Malaysia, sifat 20 memang dihafal waktu sekolah rendah. Sampai hari ni pun ingat lagi tak? Ingat lagi. Tapi waktu nak mencuri, ingat ke tidak? Waktu nak ambil, mencuri tak boleh sebut, orang tak mencuri sini. Waktu nak ambil rasuah, ingat tak ingat Allah Ta'ala melihat? Allah basir, kaunuhu basiran. Allah Ta'ala maha melihat. Ingat? Kau terlupa ketika tu? Terlupa. Ketika nak umpat orang, Allah Ta'ala sami maha mendengar. Terlupa ke ingat? Terlupa sekejap. Jadi, macam mana kita nak pasak sifat-sifat yang ada ini? Sifat Allah Ta'ala, biar dia terpasak dalam jiwa, ketika itu break automatik duduk di tangan. Nak buat benda maksiat lah, Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat, habis kita. Itu sajalah perbincangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca walaupun ringkas, tapi insya-Allah merangkumi 19 perkara ini, digabung dengan buku-buku akidah yang telah kita belajar, insya-Allah dia akan lebih kepada apa arti saya menganut Islam dalam sudut akidah. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam masa yang lain dalam bab apa arti saya menganut Islam dalam bab ibadat. Ini kita bincang cara teliti, apa dia ibadat yang kita buat, apakah sudah tepat mengikut kehendak Allah dengan Rasul, ataupun masih lagi ibadat ikutan yang kita duk tengok orang buat, kita buat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.